Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih banyak-banyak saya nak ucapkan kepada anda yang masih lagi setia bersama kita di Facebook Finas Malaysia daripada jam 9 tadi sampai sekarang. Terima kasih banyak-banyak dan awal mewakili semua warga kerja di Finas ini, kita nak minta maaf sebab tadi terdapat sedikit kesulitan, masalah teknikal. Maklumlah kita bersiaran di alam maya ni kan, macam-macam benda boleh terjadi, tapi itu bukan orang kata mengurangkan semangat kita untuk perbincangan hari ini. Kita akan teruskan rancangan kita hari ini di mana kita akan membincangkan tentang satu lagi topik yang cukup menarik. Tapi sebelum tu awak nak cakap terima kasih banyak-banyak kepada anda yang menonton Spotlight Tanpa Prajudis. Episod pertama minggu lepas membincangkan antarabangsakah filem kita. Dapat sambutan yang menggalakkan. Ramai orang komen, ramai orang share, ramai orang like, letak thumbs up, bagi love semua. Teruskan untuk menyokong kami di Spotlight, dan kalau ada sebarang cadangan ataupun komen ataupun nak turut serta dalam perbincangan kita, silakan. Kita tak sekat mana-mana, anda boleh tulis je dekat ruangan komen dekat bawah ni. Kalau ada masa, insya-Allah saya akan bacakan bersama dengan panel-panel yang kita akan jemput hari ini. Tapi dengan satu syarat, anda nak komen, anda nak tanya soalan boleh, tapi ingat, tanpa prajudis. Sebab di platform ni kita nak membincangkan isu-isu tentang industri kreatif kita. Kita nak bincang, kita nak tukar pendapat, kita nak bertanyakan soalan, dan kita nak orang kata rungkaikanlah persoalan-persoalan yang selama ni terbuku, tak ada siapa yang berani nak sentuh, tapi kita dalam rancangan Spotlight ni nak sentuh isu-isu yang selama ni jadi tabu dan juga tak berani disentuh oleh orang. Takut kan? Tentunya bukan saya keseorangan, sebab saya ada dua orang panel yang berkaliber akan bersama dengan saya hari ini, dan juga kita akan ada dua orang lagi yang saya akan hubungi secara maya sebentar lagi. Nak tahu siapa? Kita saksikan dulu debaran kita. Apa agaknya topik dalam Spotlight minggu ini? Saksikan. Isu ketidakseimbangan dalam pembayaran terus menghambat industri seni kreatif yang sekian lama bergelut mencari keadilan dan diburukkan lagi dengan pandemik COVID-19 yang menjejaskan periuk nasi ramai anak seni. Soal bayaran rendah bukan cerita baru. Pendedahan Jalil Hamid mengenai tawaran RM150 untuk satu episod oleh seorang penerbit disifatkan sebagai penghinaan kepada pelakon senior sepertinya. Apakah pelakon berusia boleh dihina, dikutuk dan diketepikan sewenang-wenangnya walaupun jauh lebih berbakat dan berpengalaman berbanding pelakon muda popular yang ramai pengikut di media sosial? Sejauh mana pula keberkesanan persatuan sedia ada dalam memainkan peranan membela hak ahli-ahlinya? Royalti hampir tidak wujud dalam dunia seni lakon tanah air yang menyaksikan para pelakon atau produser misalnya mendakwa hanya mampu gigit jari melihat drama atau filem mereka diulang tayang. Jadi di mana keadilan? Mengupas isu terbelakah anak seni mendasari persoalan antara hak dan realiti dalam industri yang menghidangkan realiti berbeza di sebalik kerlipan glamour dan kemewahan yang sering hanya menimbulkan salah sangka. Itu dia. Bayaran rendah, tiada royalti, tiada caruman EPF ataupun SOKSO, tiada kawalan kelayakan penggiat seni, peluang pekerjaan tak menentu. Itu antara isu-isu yang sering orang kata dibincangkan dalam industri kreatif kita. Tapi nak tahu salah siapa sebenarnya? Adakah anak-anak seni kita tidak tahu saluran yang betul untuk mendapatkan penjelasan ataupun penerangan yang betul, ataupun ada di antara pihak-pihak kita yang orang kata mengambil kesempatan di atas kesempitan? Ni apabila COVID-19 melanda negara kita, di mana SOP yang ketat telah pun dikuatkuasakan. Lepas tu banyak anak-anak sini kita tak boleh nak syuting dan sebagainya akibat daripada pandemik ni. Daripada situlah timbulnya isu dan pelbagai persoalan orang kata sentiasa berlega di luar sana. Ibaratnya anak-anak seni kini macam orang kata sudah jatuh di timpa tangga. Itu antara topik-topik yang kita nak bincangkan. Macam saya kata tadilah, bukan saya seorang saja. Ada dua orang guest kita yang berkaliber. Kalau nak tahu siapakah yang akan bersama dengan saya pada minggu ini, apa kata kita perkenalkan dia melalui VT ini.
dah mengenai orang yang bermata sepet macam ni. Kau ni apa hal lah? Cakap macam orang tak berpelajaran langsung. Tutup. Waalaikumsalam. Ya. Pun tak jauh. Bangsa tu. Kalau Min diberi peluang, Min tak nak lah. Min memang ada peluang. Jelah kes ni. Benar ni. Aku anjing gila. Semua selat akan membuat. Akan aku melayari tengah malam ni. Ni on the top now. Tahu apa bendanya? Aku punya sedaya upaya cuba berpegang pada matlamat kewujudan Dimba Baras lah. Habis siapa nak urus jenazah ni? Spotlight tanpa prejudis hari ini sangat bertuah kerana kita ada dua orang yang sangat saya sanjungi berada bersama kita hari ini. Saya perkenalkan K. Rahman dan juga Sharifah Amani. Wah, apa khabar? Macam mana COVID-COVID ni? Nampak you pakai double mask, bagus. Ya. I pun dah bertukar. Abang okey bang? Okey, saya satu mas je. Yelah, kita jadi satu mask ke dua mask tu orang kata digalakkan lah. Tapi yang penting kena pakai mask kan. Okey bang, isu kita hari ini dan juga Nani, isu tentang yang tak berkesudahan lah. Bukannya orang kata isu yang baru, isu yang lama dah bertahun-tahun. Bukan nak kata kita je, hati-hati sebelum kita memperjuangkan benda yang sama. Pasal royalty, pasal isu bayaran, pasal isu hak. Ni nak tanyalah kita straight to the point. Di mana silap semuanya? Adakah macam saya kata tadi, penggiat seni kita ni tak tahu channel yang betul nak minta royalty ataupun nak letak bayaran, ataupun mereka ni diambil kesempatan oleh pihak-pihak yang tak bertanggungjawab? Kita punya industri ni unik lah. Unik Industri kita ni memang unik. Unik Yes, Unik. good word. Saya suka. Gila punya unik. Maknanya kalau kita kata perkataan hak tadi kan. Kau tak tahu siapa yang berhak tahu. Kau tak tahu. Okey, pelakon. Tak ada garis panduan. Pelakon yang pergi ambil kelas acting misal kata dia ambil kelas acting, dia belajar apa semua. Ya. Adakah dia dapat hak lebih berbanding orang yang tiba-tiba daripada mana-mana dapat je? Jadi ini dia punya penghargaan tu pun dah tak tepat dah. Betul. So pasal duit ke pasal apa ke, bagi saya itu sebenarnya dah habis penting dah. Apa yang berlaku tu terhadap Jalil Hamid ke misal kata itu sebenarnya sangat teruk. Maknanya dia bukan saja hilang pertimbangan duit, tapi hilang bahasa. Dia Tak, macam mana bila orang tu tergamak untuk offer Jalil Hamid. Kita tahu Jalil Hamid seorang pelakon yang suka hebat, orang senior yang memang orang kata Jalil Hamid lah. RM150 untuk satu episod. Nani, cubalah kalau orang bagi kat you RM150 tu, I tak tahu apa you buat. Faham, tapi okey, kalau kita bayangkan Uncle Jalil dapat macam tu, abang kru kita dapat berapa? Ya. Betul. So kita sebagai pelakon dan sebagai orang depan kamera, kita tak exist seorang. Betul. Macam kita ada abang-abang kita semua yang memang As a team lah. Dan kita tak boleh function tanpa. Filmmaking tak logik orang tu buat seorang. Betul. Dan saya cuba pandemik ni dan tak jadi. Ya, jadi. betul. Tapi mungkin dia jatuh bawah tak pandai kot. Dia tak tahu ke tak pernah bekerja dalam ni kot. Sebab teruk sangat decision tu. Decision tu hampir tak masuk akal. Betul. Betul lah. Kita bukan kata Abang Jalil. Dalam amount itu, bukan kata Abang Jalil demand tau. Betul. Untuk mendapat yang sepatut saja. Itu sahaja. Dah tak dapat. Tapi kalau awak tanya soalan awak menjurus pada situ, memang ianya tak masuk akal lah. Memang bagi saya dia tak pandai. Memang tak pandai. Tak diajar ke macam mana ke. Okey, Sharifah Amani, satu nama yang orang kata sentiasa lantang dalam bersuara. Hayo. Betul. Okeylah. Awak lantang. Ya. Lepas tu awak ni sering orang kata mempertahankan hak-hak anak seni ni. Saya sering membandingkan antara anak-anak seni di negara kita dengan negara-negara luar dan sebagainya. Untuk orang kata bagi comparison lah, bagi orang semua buka mata nampak. Awak tak takut ke benda ni memakan diri awak, sedangkan artis-artis lain ramai je yang bekerja dan buat tak tahu je pasal isu ni. Itulah Awak tak rasa saya kecewa? Kecewa guys. Ya Allah guys, kecewa guys. Saya mungkin kerana celebrity culture sudah mengaburkan mata kita sedikit sebanyak. Betul. Mungkin dekat US misal katakan celebrity culture wujud. Celebrity culture ni maksudnya dia tidak kepada kesenian sangat, tapi lebih kepada social media. Social media. And because sekarang ni untuk orang menjadi terkenal sangat senang. Anybody can be terkenal. Tapi sekarang ni kita nak cakap kepada craft itu, kejayaan itu sebagai pengkarya seni. Betul. Even word artis tu dekat Malaysia
dah jadi apa-apa dah. Tapi Nani adalah lahir dalam keluarga seni. Maksudnya mak, bapa, adik-beradik semua dah memang terlibat dalam seni. So benda ni dah biasa untuk you. Betul. Dah hidup dalam line ni dah biasa. Tapi untuk orang-orang yang baru yang tiba-tiba jadi artis, dapat attention. Betul. Diorang rasa suka benda tu. Betul. So benda tu mengaburi diorang. So ni macam mana? Ada That's what I'm getting at. Ya. So, tak salah celebrity culture. Tak salah. Tapi dekat US, kerana mereka mempunyai sistem yang kukuh. betul. So, Kim Kardashian contoh. Ya. Kim Kardashian boleh lepak sama award show dengan Meryl Streep. Betul. Kim Kardashian memang dia kaya social media, everything jalan. Meryl Streep tak ada social media. Betul. Tapi disanjung as the most nominated actor in the world for Betul. Oscars. Betul. Selari dan masih boleh wujud. Jadi semuanya kembali kepada sistem. Kalau sistem dekat Malaysia wujud, accreditation wujud dan semua ni wujud, Uncle Jalil wouldn't have to go through that. Tapi bang, kalau kita tengok kan Kim Kardashian mendapat bayaran yang setimpal dengan Meryl Streep. Katalah, mungkin sama atau Lebih, mungkin lebih. lebih, Mungkin lebih kan. lebih. Jadi mereka ni diangkat macam walaupun kau lebih kepada art ataupun lebih kepada acting ataupun you are lebih kepada komersial, tapi bayaran tu tidak, orang kata tak ada dua darjat yang berbeza. Pasal negara diorang 50-50. Betul. Senang cerita je, 50% kaya, 50% miskin. Macam kita Malaysia trouble. 10% kaya gila, 10% miskin gila, 80% sederhana. Betul. So semua benda serba sederhana. Buat filem pun sedang-sedang bro. Betul. Market kita pun tak ke mana. So semua dalam rangka sederhana. Betul. Dia tidak ada superb punya tau. Macam di Indonesia pun 50-50. Yang kaya gila, yang miskin gila. Betul. So diorang tidak perlu bantuan apa-apa pun. Kerajaan ke apa ke tak ada. Diorang berdiri sendiri buat filem diorang. So diorang boleh buat up to the scale yang saya rasa memang movie patut dapat. Kat sini tak. Saya tertarik macam Abang Kira cakap tadi kan, pemain perlu profesional kan, dia kena ada kelayakan contohnya kan. Jadi bila kita cakap macam okey nak jadi pelakon ni kena at least ada orang kata background, ada orang kata ada substance lah untuk jadi seorang pelakon. Tapi nanti dia orang kata alah takutlah tu nak bersaing dengan orang-orang baru yang mungkin masuk tiba-tiba boleh berlakon, pemain-pemain baru sebab ni industri ni kan industri bebas. Orang kata adakah orang-orang sini ni takut apabila ada je pendatang-pendatang baru ni yang memberikan saingan pada dia orang? Itu sebab bila saya antara sebab saya cakap terus terang, antara sebab saya berada dekat sini, saya tengok title tu. Terbelakah? Kan? Terbelakah maksud hak dan realiti kan. Betul. Okey. Orang sekarang ni awak kata bebas. Kita punyalah bebas Betul. Punyalah bebas sampai okey, kau boleh gulung wire tak? Boleh. Kau ikut aku syuting. Betul. As simple as that. Kau tak ada. Kalau kau nak jadi arkitek, kau nak jadi engineer, kau kena bawa sertifikat semua. Betul. Yang ini semua Bukan boleh. gulung wire pun bang, kadang-kadang macam yang nari kat TikTok pun dah boleh. Dah lepas. So, that's why Hey, I suka TikTok. Okey. kalau kita nak cakap pagi pada hak, Ya. pergi pada hak, siapa yang berhak? Siapa yang berhak? Kita berhak ke kita? Okey, kalau aku ambil budak berbakat, dia berbakat kemudian dia belajar, dia ambil kelas apa semua. Ini orang yang patut kau utamakan hak dia orang ni. Yes, to Supaya dia empower. boleh berada dalam industri. Tapi yang TikTok tu pun hak juga bang sebab dia tak camera shy. Dia tak camera shy bang, dia boleh buat macam-macam. Maksud aku boleh. Tetapi yang diutamakan ialah mereka yang berhak ni, mereka betul. yang pergi belajar, mereka yang talented, Betul. mereka yang datang daripada kata macam tadi keluarga seni. Dia substance dia dah ada. Saya jap nantilah jangan kita commercial break dulu nanti saya tengah Jangan. Ni Nani, apa Okey. pendapat you bila Okey. ada insta ni tak apalah panas sikit kan. Okey, Insta famous yang terus diangkat jadi leading untuk drama sampai ke pelakon-pelakon yang macam award winner ni kena jadi supporting untuk dia orang pula. Macam mana tu? Balik kepada sistem. Bagi saya Sistem takkan. lah. No, kita tak boleh salahkan orang dia, right Betul. abang? You cannot blame the people yang mencari rezeki. Untuk menjadi pelakon di US, you have to go through Screen Actors Guild. Kalau kita Google sekarang ni macam mana nak buka Screen Actors Guild, betapa page dia kita kena baca sebelum kita nak tahu macam mana nak apply. Oh dia bukan boleh senang-senang je jadi pelakon. Bukan bayar RM50 terus jadi pelakon weh. So Betul lah. benda tu. Tapi Nani, bukankah pelakon tu sendiri kena ada orang kata rasa ada kesedaran lah, sedar ruang. Aku ni budak baru ni, tak mungkin lah. Tak apalah, bagilah Kak Nani jadi lead. I tak nak lah, saya tak boleh bawa watak ni. Jangan sewenang-wenang je. Tak apa, I boleh. Tapi mustahil lah guys. Siapa Kan? dapat rezeki, of course they akan try. Betul, And betul. that's not salah. Tapi the people in power. Now why do you have the power? And how are you going to use that power? Tak, dia simple je bro. Ya. Kau tengok dalam satu Instagram, kau nampak Mina ni cantik ataupun Saya handsome. tahu Mina tu.
Bukan. Atau yang handsome tu. Kan? Yes. Okey. It's okay. It's okay. Tapi kau panggil dia. Balik back to discipline. Thank you. Disiplinnya first kau kena tengok talent dia. Betul. Okey, tak kisahlah kau nak buat screen test berapa banyak pun, kau tengok talent dia. Dia ada talent. Bila ada talent, baru boleh asah. Kalau tak ada talent, tak ada benda nak asah bro. So macam okey, ada talent, asah dia, asah macam mana? Asah pergi. So dia pergi short course dulu. And then baru kau boleh masukkan dia dalam industri. Kebanyakan aku cakap ni bahasa kasar aku lah. Ya. Silakan. Kebanyakan yang kau tengok dekat TV petang-petang ke apa ke, tak kisahlah Petang-petang tu setelah apa tengah fikir. Okey. tak kisah tengah hari ke petang ke, tak kisah. Kebanyakannya mereka bukan handal berlakon tau. Mereka dah biasa dengan kamera, itu saja. Ya, betul. Aku beritahu kau, dia orang mula-mula macam cuak depan kamera, cuak. Last dia berjaya buang cuak ni. Nervous ni, dia berjaya buang. Dia deliver. Dia deliver dan akhirnya dia jadi dia, belum jadi karakter lagi. Dia hanya baru berjaya menjadi dia kerana dia dah biasa dengan kamera. Dia belum pegang karakter lagi. Belum lagi ke tahap itu. Betul. So kau nak bela apa? Kau nak bela apa kalau tak ada benda kau offer? Macam kat negara kita, kau bercakap dalam industri seni, kita ni apa ni? Kita. Kau, aku, Nani. Kita apa? Kita ni bukan, kita peranan kita apa? Kerajaan ataupun siapa-siapa, diorang tak tahu tau. Betul. Diorang bukan orang berilmu dalam seni. Betul. Diorang tak tahu. So, diorang tak tahu peranan kita apa. Bagi dia, kita ni radio kereta. Okey. That's why, maksud aku bukan salah diorang. Okey. Aku cakap ni bukan salah kerajaan. Tapi macam mana kita portray Yes. peranan kita. Peranan kita. Kalau diorang letak saya sebagai Insta famous saja, ataupun diorang letak saya sebagai orang kata hiburan lawak-lawak saja, diorang tak akan bela kita. Apa pasal diorang nak bela kita? Kau tak main peranan pada ekonomi dan negara apa semua. Belum. Baru buka dah panas. Apa kata kita redakan kepanasan kita berapa peluh dah ni. Tapi kau memang berpeluh. Literally ni jap. Tacak. Peluh. Aduh. Saya berharap sangat agar kerajaan kita createkan satu benda yang boleh menjamin, sebab berlakon itu juga satu pekerjaan. Tolonglah fikirkan, dalam industri kreatif ini pun penting juga untuk negara. Kita berjuang untuk menghiburkan orang. Stesen TV pun fikirlah juga, walaupun hanya berlakon sekali sahaja dalam cerita tu, tapi kenapa dia ulang tayang cerita tu. Tapi kalau diorang pun fikir juga, kita orang juga yang di bawah-bawah sini kan, yang berlakon, belakang tabir, kru ke apa benda semua, macam kongsi rezeki. Sebab selagi ditayangkan selagi tu, diorang dapat collect money. Mereka sudah dibayar. Apabila dibayar, mereka telah sertakan, berikan hak mereka kepada penerbit. Stesen TV itu ambil hak milik untuk drama, bukan seperti penyanyi mana mereka tidak dibayar. Ya? Jadi royalty itu adalah sedikit imbuhan kepada penyanyi yang belum lagi dibayar apa-apa dan serahkan album atau single mereka sendiri. Jadi mereka buat duit atas lagu tu. Itu prinsip dia. Stesen TV pun buat duit atas lagu itu, tapi dia bayar. Itu beza lah. Kalau nak pakai lagi, mungkin kena ada bayaran. Itu yang tidak dilakukan kerana stesen TV sudah ambil alih semua hak tentang penerbitan itu, dan mereka sekarang jual kepada stesen TV lain untuk tunjuk. So itu dia yang buat orang kurang senang, especially pelakon-pelakon. Kita daripada dulu lagi memang ada badan-badan yang sepatutnya membela artis dan karyawan-karyawan seni. Keberkesanan dia masih belum nampak ada improvement daripada dulu yang jelas, because everybody work in silo. I think itu adalah masalah utama, sebab persatuan dan persatuan sepatutnya kita kena ketepikan apa saja perbezaan dan kita cari satu titik pertemuan. So kat situ mungkin kita tujuan utama adalah untuk membela artis atau karyawan. So itu adalah tujuan utama, tak kira cara dia macam mana atau apakah dia punya fokus dia. Tapi kalau kita sama-sama dapat menggerakkan semua, saya rasa terbaiklah.
Itu dia. Banyak sebenarnya topik-topik yang isu-isu yang kita nak bincangkan. Kita harap 1 jam ni cukup lah bang. Saya dah panas dah ni kan. Sama-sama kepada anda yang sedang menyaksikan Spotlight ni. Anda boleh terus menghantar komen-komen anda. Diana Ibrahim kata setuju. Nurul Syuhada kata yes indeed. Saskia kata setuju sekali. Semua buat thumbs up bang. Setuju. Alhamdulillah. Tapi itulah pasal isu royalty kan. Kita masih belum lagi terbela, belum ada lagi orang kata sok-sok EPF untuk kita semua. Itu kita akan bincangkan sebentar saja lagi. Baik. Kita harap Nani buat caruman sendiri. Ada ke? Okey. Tapi sebelum tu kita ada 2 orang lagi tetamu yang kita akan jemput bersama kita. Kita akan berborak secara maya dengan dia. Yes, kita ada Abang Adlin Aman Ramli dan juga Adrian Tay, penerbit filem Pascal yang akan bersama kita dalam Spotlight. Hello, apa khabar? Ada tak? Halo. Dua-dua Adlin ke? Bukan. Adlin yang nampak macam 16 tahun tu. Itu Adrian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey bang, terima kasih kerana sudi bersama kita dalam rancangan Spotlight ni. Tapi kita ada Nani dan juga Abang Kir Rahman kat sini. Kita mulakan dengan Abang Adlin dulu, boleh tak? Dia macam dengar-dengar tak dengar lah. Hello. Breaking in. Distort. Hello. Okey bang, Adlin Aman Ramli nak tanya pasal kita punya isu hak dan juga isu royalty kita ni. Tapi kita betulkan dulu. Jawapan dia tak terbela. Tak terbela. Dia macam tu je. Kau ni tak terbela. Dia muka tak ada, tiba-tiba suara. Okey bang, kenapa tak terbela? Tu bercerita. Orang kata, ni saya dengar-dengar lah apa anak-anak saya nak mengambil kesempatan ni. Terima kasih dah kerana mengundang saya ke sini. Saya nak mengambil kesempatan ini untuk tidak memfokuskan kepada perkara-perkara kecil di peringkat bawahan ni, sebab pokok pangkalnya bila kita nak cakap tentang hak yang perlu diperkatakan tentang industri seni ni, bukan pelakon sajalah, cakap muzik dan juga segalanya. Dia pada peringkat kita punya ekosistem kita ni memang dah rabak teruk lah, senang cerita lah. Dah rabak teruk. Dia memang chaotic, very chaotic kan. Dan apa-apa benda rungutan kalau kita dengar pun dari segi layanan, dari segi kebajikan, dari segi hak, royalty and everything, dia pucuk pangkal dia dekat sistem lah, on the policy side. Bila saya cakap on policy side ni, kita bercakap pada peringkat kementerian, agensi dan juga NGO, persatuan yang mewakili komuniti ni. Saya tak rasa telah berlaku satu usaha yang giat, yang kukuh, yang bersungguh-sungguh daripada dulu sampai sekarang, sehingga kan hampir kita tak ada jawapan kepada masalah ni, which is pada saya mustahil. Tapi kalau pada peringkat NGO, saya merasakan persatuan-persatuan yang kita ada ni, minta maaf lah, dia punya keahlian dan juga pimpin pun abang-abang kita, kawan-kawan kita juga. Saya tak merasa mereka telah melakukan kerja dengan baik. Dan saya tak rasa mereka ni cukup kukuh untuk menjadi the force group untuk meletakkan perkara-perkara yang ultimate, perkara-perkara yang penting untuk diberi perhatian pada peringkat agensi dan government. Saya cakap seriously ni, sebab nak tanya sikit lah bang. Well, bila kita bercakap pada level kementerian ataupun kerajaan, it's a kementerian tau, kerajaan tau. Saya tak blame individu, saya tak blame kepada mana-mana agensi. Cuma saya meletakkan tentang kepentingan. The ultimate important is on the policy awal. Kalau kita tak fix this policy terhadap macam mana kita should manage the ecosystem creative work ni, memang sampai bila pun macam ni je lah. Okey, kita berhenti sekejap dekat polisi tu dan juga sistem Abang Kir tadi. Saya suka dua benda tu, kita lock kat situ. Okey. Adrian, nak tanya sikit ni, sebagai seorang producer yang menghasilkan filem yang mendapat kutipan berjuta-juta ringgit ni kan. Nak tanyalah macam mana daripada segi pengagihan, macam mana daripada segi bayaran ni, siapa? Adakah ada garis panduan yang ditetapkan untuk kita pilih artis-artis ni, untuk berapakah yang harus diberikan kepada mereka dan juga kepada kru-kru yang terlibat ni? Macam mana? Mungkin boleh sharekan kepada kita? Okay, nasib baik you tanya pasal filem sebab saya I'm more lagi berpengalaman dalam segi filem lah. Sebab TV drama saya ada buat tapi tak pengalaman macam abang sekalian di sini sekarang di sini. So untuk pembayaran untuk artis, basically to me is dia macam yang seperti macam mana dibincang tadi. There's no guideline.
There's no guideline to define macam mana berapa kami harus bayar kepada sesiapa. So it all really depends. It's really down to negotiation lah. Negotiation di antara pihak produksi dan artis-artis. And dan pasal royalty semua, honestly, is again, semua benda ni memang up for negotiation. Ada pelakon yang mungkin akan minta royalty upfront sebab they think dia orang rasa that is what they deserve. I don't disagree. I tak disagree. Saya setuju. But memang benda ni dalam segi filem is all down to negotiation. Contoh filem Pascal. So masa kami buat filem Pascal tu, there is no royalty, no incentive per se. Okay, sebab masa kami buat filem tu, kami tak tahu pun sama ada filem tu akan meletup ke tak. So eventually, thank God we collected probably about 30 million box office. Then out of secara goodwill, so kami juga bagi insentif ataupun royalty kepada bukan sahaja kepada pelakon-pelakon, tapi everybody who has a name dalam ending credit, up to PA, up to lokasi, everybody who has a name dalam ending credit pun kami bagi insentif. So it's really, ini memang satu gesture lah. I rasa ini memang satu gesture yang sebagai seorang producer is a way of tunjuk kami punya appreciation towards semua tabir-tabir belakang screen, belakang kamera. Okey, adakah itu membawa kepada lepas ni kalau nak buat sesuatu filem akan ada orang kata upfront punya kontrak yang mengatakan sekiranya kutipan dapat imbuhan-imbuhan akan diberikan kepada individu-individu tersebut? Ini satu soalan yang sangat tricky awang. Sebab I'm sure semua orang akan cuba minta imbau-imbau macam ni. But the thing is, you have to remember, producer is the one that tanggung semua risiko untuk sebuah filem. Okay, kalau filem tu jadi, kalau filem tu meletup, yes, everybody akan nampak, oh, okay, you untung banyak, okay, you dapat rezeki besar, keuntungan besar. But itu bukan satu perkara yang confirm. What if filem itu flop? Kalau apa terjadi kalau filem itu, contohlah macam COVID sekarang, betapa ramai filem, berapa banyak filem tengah susah sekarang, right? So at that moment of time, producer pula yang kena tanggung. So siapa akan kesian producer? You know, that's why we have to. That's why macam I cakap tadi, everything is down to negotiation. Dia ada risiko yang kena ditanggung oleh semua, artist and producer. So whether or not to dapat that what you call that, bunga ke ataupun insentif ke royalty, it really is a negotiation. Okay, thank you so much. Abang Alin, masih ada kat situ, Alin Ahmad Ramli? Ya. Abang nak tanyalah kenapa kita call abang ni, sebab adalah saya dengar-dengar, kita tengok research kan, dia kata anak-anak arwah Tompel ni masih mendapat royalty daripada hasil kerja arwah bapa mereka ni. Betul ke bang? Dapat. Arwah bapa saya, dia mempunyai senarai lebih kurang setakat ini yang kita daftarkan dekat MACP. Dia punya penulisan lirik lagu-lagu lah. Dia ada tidak kurang daripada 45 lagu yang kita mendapat royalty daripada MACP lah. Tapi pun maknanya tak adalah benda tu perfect. Adalah juga benda-benda yang dari segi pengagihan itu kita tahulah, kita dengar dalam industri satu Malaysia kecoh tentang all these badan-badan certified collectors ni, how they manage, how they divide and segregate all the royalties tu kan. Tapi at least benda tu apply lah dalam industri muzik. Jauh lebih baik daripada industri kreatif. Maksud abang lain. dalam untuk lagu-lagu saja, macam mana pula dalam lakonan dan sebagainya? Okey, ini yang saya suka nak sarankan. Kalau saya boleh letakkan ketetapan beginilah, okey. Saya bagi contoh, mungkin RTM boleh melakukan perkara ni yang pertama, kerana RTM adalah agensi di bawah kementerian. Kementerian is government. Government owns by the whole rakyat. Whatever benda spending yang dilakukan oleh kementerian ataupun RTM adalah belongs to rakyat. Duit rakyat. Senang cerita macam inilah. Okey. Saya rasa RTM boleh memulakan kaedah macam ni tau. Hentikan kerja-kerja commissioning outright karya-karya penerbitan TV. Hentikan benda tu. Konsepnya adalah, pada saya adalah bagus kalau kita tak gunakan perkataan outright ni, di mana kalau kita tengok rata-rata puluhan tahun RTM commissioning work. RTM cuma ada satu channel saja pada ketika itu. Hingga sekarang pun ada beberapa channel, dan semua karya commissioning work yang diberikan kepada syarikat produksi
awak bayangkanlah kalau satu hari RTM jalan dengan 16 hours original content, we are talking about the investment of content millions tau. Okay? Dan akhirnya produk-produk yang dilahirkan oleh penerbit-penerbit ini lebih banyak tersimpan di dalam archive yang kita tak tahu bila masa dia akan keluar. Okay? Jadi apabila skim commissioning ni dibuat dengan kadar bayaran yang tertentu, of course sebagai production house mereka akan bekerja dengan diorang punya capping investment sebab diorang nak ada diorang punya ROI untuk survive and everything. Tetapi benda tu tidak pergi ke mana-mana. Saya bagi contoh kalau misal kata commissioning work outright ni boleh dipupuskan, especially bermula dengan RTM kerana again saya cakap tadi it belong to the rakyat. We give back to the producers. And apabila producers mempunyai hak, contohlah 2-3 tahun is the exclusive right to the RTM. After 3 years producers ada keupayaan untuk commercializekan balik all dia punya content pada channel-channel yang lain ataupun dia nak buat dia punya own channel so dia orang boleh monetize. Dan daripada monetization itu then producers kena responsible, production house kena responsible untuk apply and agihkan royalty ni kepada penggiat-penggiat dia yang terbatik. Sekejap Nani macam seronok. Kita boleh start daripada situ. Yes, Sharifah Amani, awak seronok sangat tu. Boleh, mungkin awak boleh tambah. Awak bersetujulah kiranya. Saya ya Allah, saya terharu dan bersetuju sangat-sangat because you see kita ada orang yang sangat berilmu. Mereka yang belajar craft mereka. Betul. Dan the fact that we are in Finas tonight talking about this yang patutnya kita borak pasal benda ni dah lama dah. Membuatkan saya rasa sangat hopeful. Jadi terima kasihlah abang-abang, terima kasihlah Finas. Ya Allah. Kalau ada sistem royal awal saya nak tambah sikit Saya nak tambah sikit. Silakan. Kebelakangan ini 1 atau 2 tahun kebelakangan ni saya ada perasan salah satu produk daripada Finas, apa yang Finas buat inisiatif ni Finas dengan kadar grant dia memberikan grant kekuatan financial kepada producers untuk producers mempunyai kekuatan untuk create co-production dengan big studios ataupun TV stations. Yang menjadikan producers mempunyai hak IP terhadap konten itu. Inisiatif yang macam ini sangat-sangat bagus sebab apabila seorang producer tu memikirkan bahawa bila mereka akan produce this content dan diorang boleh monetize lagi, tak kira lah dia nak monetize 1 tahun dia dapat 50,000 ke 100,000 tak kisah, tapi the IP belongs to them. It's always ada value kat situ. We should keep on doing this, supporting. Start dengan Finas, start dengan RTM. Sebenarnya kalau kita nak buat, memang kita boleh buat awal. Hidup pada yang malam ni. Okey bang, sekejap kita ada satu slide yang kita nak share dengan penonton-penonton kita sekejap bang. Kita akan kembali selepas ini dengan perbincangan kita yang panas. Tapi sebelum kita tengok slide yang kita dah sediakan untuk anda. Tak kira aku nak cakap. Kejap. Pengukuhan hak dan kebajikan anak seni dilaksanakan menerusi Pemulangan Harta Intelek atau IP bagi 54 projek dana kandungan digital. Inisiatif Syarat Caruman Perlindungan 11,469 tenaga produksi melalui Perkeso. Pelaksanaan kontrak standard, pemerkasaan pindaan Akta 244 dan Dasar Perfilman Negara. Jawatan Kuasa Cetak Rompak Digital. Program Perlindungan Hak Cipta dan Harta Intelek atau Pecinta. Cadangan Penubuhan Badan Pengutip Royalti Industri Filem dengan kerjasama MyIPO. Itu dia. Okey, saya tergeraklah nak tengok komen-komen yang ada kat Facebook Finas Malaysia ni. Diorang kata producer-producer pun terikat juga sebab dia kata stesen TV pun cut dia orang punya bajet bagi sekadar orang kata ala kadar je kepada mereka. Jadi nak tanyalah kepada producer kita, Adrian, you're still there? Nak tanya, bajet-bajet yang diberikan untuk filem ataupun program ni adakah berbaloi untuk orang kata menaikkan taraf kru-kru ataupun anak-anak seni di belakang tabir kita ni? Ini soalan chicken and egg lah. Chicken and egg. Betul. Sebab filem-filem ataupun karya-karya tempatan kan, kita asyik bersaing dengan karya dari luar negara. So macam mana kita nak menarik penonton untuk pergi tengok filem kita pun ataupun kita punya drama, series and everything. So untuk kita dapat bersaing dengan karya dari luar negara, so kita kena naikkan kita punya taraf lah. But the problem is
when we talk about nak naikkan taraf ataupun production quality in local punya content kan, the problem is kalau kita contoh lah, we talk about series drama, the budget is not there. I mean everybody knows ini bukan satu, it's not a secret. And then most of the time TV station yang dia orang, I would say, I always use this phrase, dia orang mungkin dia orang bayar Honda tapi nak bawa BMW, that kind of thing. Betul. So is ini cabaran lah, ataupun perang untuk producer lah, untuk sentiasa untuk discuss dengan TV station macam mana we can manage kita punya expectation. Dan kebanyakan kali it's just my personal opinion dan saya punya pengalaman adalah station-station yang akan pilih artis ataupun pelakon. Betul. So ini berbalik-balik kepada tadi persoalan yang tadi disebutkan. Kenapa macam dia orang kata Insta famous tiba-tiba boleh jadi lead dalam sebuah series and whatnot. Kebanyakan kali ini bukan decision director dan bukan decision producer. Ya. Okay. So this is the system yang kita tadi saya bincangkan tertarik tadi. nak tanya Abang K lah. Kadang-kadang bila TV station dah bagi ni, kita nak grant, dapat job daripada TV station ni. Okey K, aku nak si Polan tu. Tak kisahlah macam mana pun, tapi kita orang nak dia. Abang pergi tanya si Polan. Si Polan tengah famous. Lepas tu dia letak harga put yang tak masuk akal bang. Tapi abang fikir aku nak job TV station ni. Terpaksa keluar duit poket sini, ambil duit sini, bayar dia. So macam mana nak cari ekosistem yang kita sedang buat ni macam mana ni? Sebab bila kita tahu kerja kita, pengarah ni. Macam saya terus terang, saya buat TV. Saya tidak ada masalah pilih pelakon. Saya cakap terus terang. Saya explain kepada dia orang kenapa saya perlu pelakon ni berada di sini. So tapi cara explain tu kena tahulah kerja kita. Kenapa kita perlukan dia ni. Dia ni paling dekat dengan karakter. Bukan sekadar nama. Dan nama dia not bad. Maknanya katakan mungkin nama dia tak se-famous Insta famous ni. Tapi dia ni walaupun dia kurang sikit tapi package lain saya dapat. Lakonan dia, casting elemen dia saya dapat melalui pelakon ni. Maksudnya pengarah dan penerbit tu kena educate mereka. Kena explain. Dia kan kadang-kadang kalau kau base pada business saja. Ya. Memang kau akan ambil kau rasa siapa yang boleh push dalam social media secara free lah. Itu aja kau tengok dia ambil dia ni banyak follower. Nanti orang tengok drama dia. Kan dalam disiplin pengkaryaan bukan itu saja. Betul. So maknanya kalau tak tahu, kau akan buat pilihan yang gitu semata-mata lah. Maknanya tanpa argument, tanpa penjelasan. Kan kita selalu macam kita brainstorming, kita ada session brainstorming, berbincang. Itulah dia sebabnya nak pilih pelakon. Bukan disuruh ambil pelakon, bukan? Jadi mungkin sebab abang kiraman lah kot. Dia orang macam dengar abang punya substance ni. Abang pelakon, abang tahu yang mana boleh berlakon. Tapi yang macam yang bukan pelakon ni. Kalau yang baru-baru, kalau dia nak breakthrough, macam katalah yang macam Adlin cakap tadi. Semua ni royalty ke apa ke benda ni. Ini semua adalah masalah kecil yang sebenarnya sekarang jadi besar. Sebab kita jauh. Bro, kita ni jauh. Macam saya explain dengan awak kat luar tadi. Kita ni kat tepi bukit, kat ujung sana. Suara kita tak dengar. Dulu adalah seorang senator kat dalam. At least dekat sikit dengan pentadbiran. Untuk kita enforce satu akta ke apa ke benda. Tak juga. So kat dia punya silap ni sebenarnya kita perlu dekat dulu dan educate orang-orang power ni tentang industri seni. Dan diorang tahu buat decision yang betul. Kalau tidak kita ni bro kecil lah bro. Orang tak dengar kita bro. Okey Nani, saya nak satu soalan untuk Nani kan. Sebab dekat Malaysia ni kita macam ada kasta. Saya tak tahu sama ada itu dicipta sendiri. Dia ada artis grade A, grade B, grade C, grade D. Artis grade A dapat bayaran macam ni, B macam ni, C macam ni. Jadi tak ke kasta-kasta ni yang membuatkan dari segi pembayaran dan sebagainya tak setimpal? Betul. That's why kita perlukan sistem accreditation. Kita kalau ada sistem accreditation, maksudnya kita tak bergantung kepada baik hati budinya Adrian sebagai producer untuk kembalikan royalty atau Abang K because Abang is pelakon yang sangat berkaliber. Jadi orang akan dengar. Tapi kalau kawan-kawan Nani yang orang yang tak kenal, dia orang nak pergi pitching, janam. Betul. Janam dia nak. So kita make it wajib. We put it in law, kita put it in akta. Jadi tukarlah government ke apa ke, kita punya hak terpelihara. Hidup Nani. Tiba. Satu lagi orang tanya kan, kita punya persatuan-persatuan ni kadang-kadang takkan kita nak menolong artis kita yang kesusahan tu hantar barang, hantar wheelchair, bila dia orang sakit nak pergi tengok ke hospital. Bukan sekadar itu saja. Dia orang perlukan support yang sangat orang kata strong daripada anak-anak seni macam kita. Untuk itu kita akan bawa kepada anda, kita interview Presiden Seniman kita nak tanya tentang apa yang harus dilakukan dan apa sebenarnya fenomena yang sedang berlaku sekarang ni. Kita saksikan.
kita memang memperjuangkan 4 perkara asas lah yang paling utama. Berjuang, membela, jaga kebajikan serta meningkatkan imej artis Malaysia ni. Persatuan ni bukan satu entiti majikan ataupun yang melakukan perniagaan. Tak ada. Kita memang 100% kebajikan. Kita bergantung pun kepada sumbangan orang. Kalau nak mendesak kita untuk nak mencari dana untuk tak bantu orang ni, tak boleh salahkan kita 100% lah. Kita cuba sedaya upaya untuk bantu ahli-ahli yang mana kita mampu lah. Kita tidak mempunyai akta yang solid tau. Even dekat dalam Finas tu boleh ubah. Tapi banyak perkara nak kena peringkat kementerian, peringkat atasan daripada peringkat agensi. Bukan satu perkara yang mudah. Terkubur macam tu sebab kita tidak ada dana yang kuat untuk kita nak menampung sebuah organisasi badan royalty ni untuk kreatif. Especially aku create untuk pelakon dulu. Sebab bila badan kutipan royalty ni siap, kalau benda ni dapat pengiktirafan, secara tak langsung dia adalah badan pencen untuk artis-artis, terutama sekali kepada pelakon. Pasal tu kita berurusan dengan masa tu Menteri KPJNKK Ismail Sabri. Itulah salah satu effort kita. Tapi diorang ni ingat hari ni diorang cakap royalty besok dah siap. Diorang bising lah, bising-bising sebab diorang tak tahu pentadbiran tu macam mana. Macam mana kita nak berurusan dengan agensi kerajaan, masalah birokrasi, masalah macam-macam masalah, cabaran dengan pesawat-pesawat lain menentang kita, ada menyokong. Jadi benda tu bukan satu perkara yang mudah. Cakap memang sedar. Dia tak buat kerja, dia tak. Silakan duduk jadi presiden. You duduk, you baru you faham. Kalau kita ni semua artis bersatu nak buat apa-apa pun senang sebab kerajaan akan dengar. Untuk nak mengubah dasar, apa saja kita nak buat senang. Zaid Zaidi ajak abang, silakan bang jadi presiden seniman. Boleh tak? Allahu Akbar. Saya dah jadi presiden dah sekarang. Saya jadi presiden MCAC. Dia macam ni. Maksud Zaid Zaidi tu, dia mungkin dia bercakap tadi dia menyalahkan orang-orang yang terlalu meminta royalty. Sedangkan dia berusaha dan dia kata benda tu tak susah, tak mudah. Kan? Tapi sebenarnya benda ni bagi saya, bila kita balik pada sistem tadi, saya cakap tadi, okey, yang pertama orang yang involved dalam ni kena ada education punya. Daripada situ orangnya dah diperkecilkan dah. Betul. Diperkecilkan dan orang-orang ini yang mana berhak, dia dalam kerja-kerja dia boleh di-royaltykan. Betul. Boleh melalui sistem. Tapi kalau tidak ada sistem, daripada awal lagi berterabur siapa pun boleh. Jadi dia tak ada sistem. Maknanya sekarang ni kita ni macam saya cakap tadi, saya rasa awal boleh tolong saya. Tolong aja. Jadi semua orang memang buat kerja sini. Betul. Dia tidak bersistem. Permulaan dia tu tidak beri kepada yang berhak. Kita tak nak bercakap tentang hakiki. Kalau bercakap tentang dunia hakiki, memanglah rezeki masing-masing. Betul. Akibatnya saya, kalau mungkin orang perasan, kalau yang pernah follow saya dalam Twitter ke, dekat dalam Instagram ke, saya dah tak bersuara sangat lah. Sebab apa bang merajuk? Bukan saya merajuk. Maknanya kita ni apa? Persoalan di atas bawah tau. Yang pertama, kita ni siapa? Ya. Peranan kita apa? Peranan kita nak membangunkan satu bangsa yang baik. Orang tak nampak. Yang orang nampak, kita hiburan saja. Betul. Nak naikkan ekonomi negara, orang tak nampak. Tapi yang orang nampak, kita nak bersuka-suka je. Akibat dia, ada orang luar yang bukan di dalam industri akan bercakap, diorang buat duit, diorang suka, diorang seronok, diorang popular, diorang kaya, diorang bergaya. Lepas tu diorang sibuk nak tanya diorang terbela. Memanglah pasal kita punya sumbangan terhadap negara tadi tidak dikesan oleh pihak atas. Yes. Sedangkan kita macam-macam peranan filem ni. Bukan PSA je. Betul. Kan? Macam-macam peranan. Macam saya buat MCAC, saya cakap terus terang. Betul. Malaysian Cinematic Authors Guild. Adalah untuk memulangkan hak kepada pengarah. Sebab pengarah dia dah tak mengarah tau sekarang. Betul. Dia ikut cakap je. Betul. Ikut cakap producer, ikut cakap funder. Dia pengarahan dia tertakluk. Dia pelaksana je. Yes. So apa yang saya buat ialah nak memulangkan hak ni kepada pengarah, dengan syarat pengarah ini adalah pengarah yang berkelayakan. Yes. Maknanya ada education dia, ada pemikiran dia, barulah kita boleh angkat. Barulah tak salah saya angkat orang ni. Betul. Kan? Okey, kita nak balik kepada Abang Adlin yang masih ada bersama dengan kita. Bang, macam mana kita nak mulakan bang? Kita nak start sistem ni dah bertahun-tahun dah orang kata minta royalty, minta Nani ni kalau nak harapkan royalty dia dah boleh kaya dah ni. Abang Akhil ni lagi. Dia orang lagi lah. Abang macam mana bang? Kita nak mulakan macam mana ni bang? Awal saya cakap macam ni lah. Okey, sebelum saya nak pergi jauh tu, saya ternampak beberapa produk-produk baru yang Finas nak buatkan tadi tu tentang untuk kutipan. Itu semua sangat bagus. Saya menaruh harapan besar kepada CEO Ahmad Idham untuk dia lebih teguh, don't play safe, just be strong, dan kita harap dia ada era yang cukup lah untuk dia betul-betul membuahkan hasil daripada apa cubaan-cubaan yang dia buat. Saya rasa saya lebih percaya dia berbanding yang lain-lain, melihatkan bahawa dia tu ada sebahagian daripada kita. Good or bad, itulah yang kita ada. Betul. Sama juga dengan Zaid Zaidi. Saya tak ada masalah secara personal dengan Zaid Zaidi. Bila saya maksudkan tentang
tentang persatuan tadi tu, macam Zaid Zadi tadi pun macam seniman sendiri dah cakap. Diorang hanya memfokuskan kepada peringkat kebajikan. Kebajikan mungkin saya melihat lebih kepada after effect lah, apa selepas kejadian. Cuma harapan saya adalah di peringkat NGO ni maknanya kena really serius. Kita kena betul-betul mendapat perhatian daripada agensi dan kementerian. Dengan menteri kita yang baru, dengan kita punya chairman ataupun CEO kita Finas yang baru, dengan NGO yang dah puluh tahun ni, macam FDAM, penerbit, all this seniman ni dah puluh tahun punya persatuan kan. Kalau kita sebagai persatuan, diorang ni sebagai persatuan, kepala-kepala ni tak boleh menarik perhatian kepada peringkat atasan policy maker ni, dia sama ada menteri problem ataupun NGO problem. Itu je. As simple as that. Okay? Berbalik kepada kalau kita nak bercakap tentang ekosistem, yang terbaiknya saya cadangkan ialah dalam satu kementerian yang sama pun. Maknanya Finas dengan RTM kena betul-betul melihat respecting this IP, how macam mana producers boleh monetize diorang punya investment of time and creative work. Sebab saya percaya kalau term sini boleh diadakan, saya percaya kualiti tu akan berlipat kali ganda lebih baik. Dan producer sendiri, syarikat sendiri, kita faham macam Adrian cakap tadi, risiko kepada producers. Betul. Tapi kalau producers tahu di ekosistem bahawa, contoh, the first 2 or 3 years is the licensing open window. After that, dia boleh monetize on the second round. So, on the lower level, producers boleh ada the creative negotiation with all pelakon-pelakon, directors, supaya diorang pun ada hak, diorang pun ada percentage apabila benda ni boleh di-flip to another monetization yang lain. So benda tu akan jadi lebih sihat. Orang akan terangsang. Jika tidak, mentalitinya hanya adalah commission work, inilah dia punya amount, and then itulah dia kau punya untung, and that's it, forever, that's it. So it doesn't work. It proven doesn't work. Mari kita ambil konten-konten di dalam TV. Contohnya, tak kira lah super tele atau telemovie. Kita mengambil mekanisme yang sama macam mana industri filem. Where producers own the rights. And diorang boleh monetizekan benda tu. Dan saya bagi contoh lagi kepada Finas. This is apa yang Finas boleh buat. Finas, kementerian. Kementerian ada agensi RTM untuk main dalam industri ataupun landscape dari segi TV stations. Ada. Kita boleh gunakan weapon itu. Okey, Finas pula kalau kita bercakap tentang dari segi ni. Saya bagi contoh ke mana perginya filem-filem tempatan yang kita lahirkan sekarang yang keluar di panggung sebelum ni, lepas ni mungkin tak keluar di panggung, dah pergi kepada digital platform. Saya nak syorkan kalau Finas sendiri boleh wujudkan satu OTT platform yang di-manage oleh Finas ataupun ada stakeholding pada Finas dan juga industry player, supaya penggiat-penggiat filem ini boleh monetize diorang punya InsyaAllah. Menarik, second circle. Menarik idea abang tu. Bang, kita tak banyak masa bang. Platform. Terima kasih banyak-banyak bang. Nanti kita akan bincang lebih lagi. Tapi saya suka idea abang tu. Ramai orang suka kat sini. Lain kali kau jangan ajak aku jadi bagi PM aku 5 minit. Okey bang, terima kasih. Ni saya nak tanya last lah untuk Adrian. Adrian, kita ada director kita kat sini kan. Tahniah Finas sebab dah mulakan beri hak pada yang sepatutnya. RTM boleh ikut langkah kan. So bila Adrian sendiri sebagai seorang producer pengarah ni, bila hak-hak nak berikan balik kepada pengarah ni, what's your take on this? I rasa I sangat setuju dengan cadangan ini sebab kalau station ataupun contoh Finas or whoever, kalau IP itu you don't monetize it, there's no point of you keeping it. Betul. And then macam Abang Alin cakap tadi, kalau IP itu diberi balik kepada producer ataupun diberi balik kepada production house, and then kita semua nak cari makan, kita semua nak cari rezeki kan. So if we are given back the rights, kami tahulah macam mana nak buat. So when we have that opportunity to monetize the IP yang given back to us, and then we can talk about royalty, we can talk about whatever incentive yang macam kita nak bincangkan tadi lah. So I strongly agree that IP itu has to be given back to producers sebab station you nak bayar and then you had your first run, that is the most prestige part lah kepada ke semua station kan. So once you have that, you already squeeze your part of it. Betul. No, if it's possible, bagi balik kepada producer and then let them have their second round of sales. Awal benda tu kepala takut tu, itu yang kena betulkan kan. Betulkan yang itu, yang belakang semua akan ikut. Baik bang, saya akan usulkan benda tu. Terima kasih banyak-banyak Adrian Ahmad Ramli. Terima kasih dia kerana sudi bersama kita. Thank you bang. Bang, nanti kita video call sama-sama. Kita bincang lagi.
Thank you so much. Okey. Kiraman, Nani, sorry aku cakap. No, thank you very much. Thank Oh, you. tu dia. Banyak tu, dia terpendam lama sangat tu kan. Ya. Okey, sebelum Best kita tu. teruskan bersama dengan dua orang guest kita dekat studio, kita nak saksikan dulu VT ni sebelum kita bincang lebih lanjut lagi tentang isu ni. Saksikan. Pelancaran program pendigitalan ekonomi anak seni Malaysia susulan pandemik COVID-19, dana RM18.9 juta memanfaatkan 1,229 syarikat dan individu serta mewujudkan 15,137 peluang pekerjaan. RM279,000 bantuan kebajikan bagi 15 persatuan dan 154 orang penggiat. RM155,000 insentif saringan COVID-19 untuk 62 syarikat. Inisiatif pemilikan 25 rumah mampu milik dengan kerjasama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. RM5.83 juta bagi pembangunan kapasiti dan profesionalisme penggiat di bawah program MyCap menerusi 10 persatuan perfilman dengan 11,738 ahli. Itu dia panas-panas kita punya perbincangan kita hari ini. Ni bukan saya baca kat sini dia orang kata bukan saja orang kata kru dan sebagainya. Dia orang kata editor pun sekarang ni dah hilang kuasa dah. Dah tak boleh nak berkarya, dah tak boleh nak ikut. Semua nak kena ikut kan. Jadi saya tertarik dengan Isa Zali kata writer create the story, director vision the story, editor tells the story. Betul. Oh kata dia. Okey, Nani sendirilah kan. Saya. Macam mana Nani lihat apabila isu hak ni sering menjadi satu isu yang tak berkesudahan daripada dulu sampai sekarang? Adakah kita perlu ada satu red card untuk artis-artis kita follow dan juga producer-producer ni follow untuk artis-artis kita sentiasa rasa macam dihargai? Boleh. I mean, there's so many ideas kat luar sana. Dengan Abang Adlin boleh cakap, dengan Abang K boleh cakap, Adrian as well. Tapi yang pentingnya, kita bercakap. Kita lah Abang K said, kita memang jauh daripada government, kita jauh daripada each other. Dalam industri kita pun kita dah berpecah-pecah. Jadi berpecah dari segi bahasa, dari segi filem, dari segi pemahaman, all kinds of things. Tapi serius Nani cakap malam ni Nani dapat dengar, Nani dekat Finas bang, Nani dapat dengar benda-benda macam ni, benda macam ni bagi saya hope. Dan hari itu saya dengan Bron buka Clubhouse. Kita berborak dengan Abang Haris Sulong which is board of Finas sampai pukul 5 pagi. Bermaksud that ada orang nak dengar keluhan kita. Bermaksud that suara kita adalah penting. Itu benda yang paling kita orang minta dari dulu because kita menjerit tapi kita rasa macam tak ada orang mendengar. Jadi itu, I don't care. This can be the first step. This can be the first step. Info-info tadi, tapi Finas pun kalau minta maaf dan tolonglah. Info-info yang penting sebegini, tolong keluarkan untuk kita dapat. Selalunya kita orang kena cari info macam Abang Haris hari tu, he was talking to us dan banyak soalan dijawab. Tapi kita orang jadi, mana info ni? Kenapa aku tak boleh klik kat website and dapat atau buka Instagram and dapat atau dekat Twitter dan dapat? It's 2021. Kita kena silaturahim, kita kena be together kalau kita nak solve benda ni. Red card lah, accreditation lah, IP lah, apa benda semua ni boleh di-solve insya-Allah. Tapi kita kena bercakap dengan each other. Itu yang penting. Because it's us against a very huge superpower yang monopolizekan benda ni dah lama dah. Okey, macam kita cakap sekarang kan, kita Finas banyak sebenarnya insentif-insentif yang ditawarkan oleh Finas kan. Ada kemudahan yang diberikan kepada penggiat-penggiat seni kita, tetapi kenapa bang ada, bukan kata semualah, ada segelintir penggiat-penggiat seni kita yang masih mengatakan diorang ni tak dapat apa-apa, tak dihargai, kebajikan mereka tak diendahkan. Padahal ada je. Yang sentiasa membantu. Benda tu ada saja, tapi tidaklah orang kata sempurnanya untuk semua dapat. Tetapi apabila ada pemikiran tu, ada kesedaran tu dah cukup baik dah. Kesedaran tu harus dikembangkan lagi. Itu saja supaya sistemnya dapat pada semua orang. Tapi bila kita tak ada sistem tadi, macam saya cakap, ianya sangat bebas. Ini yang susah. Kita punya data, macam mana diorang kumpulkan ni? So sekarang ni dah nak masuk dah. Adalah MyCap, bawah MyCap. Ada yang ada accreditation punya kan. Banyak. Tetapi benda ni belum tersusun, tetapi kesedaran tu ada. So maksudnya kena susun betul-betul balik pada apa yang saya cakap tadi. Kalau tidak sama je kes yang berlaku dekat editor ni, sama je. Okey, kenapa kata editor tells a story?
betul ke semua editor boleh tell story? Betul. Itu sebab apabila kalau semua editor lepak, maknanya diorang ada education, ada sijil dan kita dah tahu dah ini adalah orang-orang yang boleh bercerita melalui editing. Kita lepaskan kat diorang. Kita dah boleh lepas. Yes. Tapi kalau tak ada, sekarang ni ada tukang potong je. Button pusher je. Ya, betul. Tapi dia claim diri dia sebagai editor. Betul. Dia button pusher je. Ya. Sedangkan director yang setakat kat sebelah, okey sikit lagi, pump, cut. Ha. Director juga yang cakap. Betul. So kau cuma button pusher je. So that's why level ini telah mengelirukan kita nak bagi hak ataupun tidak. So akhirnya ada yang claim, kenapa kau pertikaikan aku, kau dah bagi kat aku, biar aku cerita dulu. Betul. So bila kau dah tengok esok aku bentang kat kau, kalau ada sana sini kita bahas sama-sama. Saya tertarik bila sebut pasal my cap tu. Sebab kita ada sediakan satu VT pasal my cap ni kepada anda yang kat luar sana tanya apa my cap tu. Mari kita saksikan. Ada Ada. Betulan pula aku sebut. Abang sebut pandai. Pandai. Itu dia. Abang K sebagai Presiden Malaysian Cinematic Authors Guild. Di bawah naungan MyCap. Apakah peranan dijalankan oleh K sendiri untuk penggiat-penggiat seni tanah air? Saya bercakap sama, nada saya masih sama. Macam saya cakap tadi. Ni saya macam kurang sikit. Ni macam dah relax sikit. Tak, nada tu point. Oh, okey. Nada macam tu. Ya. Kita tak tahu. Nada tu maksudnya point saya. Very Tetap bunga-bunga. sama. Peranan kita sangat penting. Ya. Peranan kita ni harus diketahui oleh orang atas. Maknanya sejauh mana dia menghargai kita. Bro, kalau kita tidak dihargai bro, kau tengok tak pemain muzik masa kapal Titanic nak hancur tu? Kau tengok tak yang dia main? Dia punya peranan bukan sebagai hiburan saja tau. Dia menenangkan jiwa-jiwa yang tengah kelang kabut. Betul. Tetapi itu kita boleh asingkan pasal keadaannya darurat. Tapi kita yang tak darurat ni, yang tak darurat ni kau hargailah ni. Betul. Radio kat dalam kereta tu bukannya kau boleh lupakan macam tu je. Dia sama je penting dia dengan tayar, dengan enjin apa semua sama. Betul bro. Kalau tidak kita ni macam benda yang paling last kena tak ada rasa macam sunyi je hidup So benda ni ada peranan dia. Betul. Info segalanya boleh pakai dari situ. Boleh. Tapi kalau tak ada, saya buat MCAT ni untuk pergerakan pertama saya. Alright. Tapi bukanlah saya betul-betul saya buat. Maknanya benda ni secara kebetulan akhirnya dengan kawan-kawan kita buat satu vision, satu mission untuk kita sama-sama perjuangkan dan buat satu, insya-Allah lah saya berharap saya dapat buat satu gerakan yang mana untuk memberitahu orang bahawa kami bukan sekadar penghibur. Kami ada banyak lagi. So bila ada peranan ni jelas, betul, barulah kita boleh ada orang yang dekat dengan sana pula dalam kementerian, berada pula di parlimen. Amin. So apa saja kesedaran boleh di-enforcekan di bawah satu akta. Akta yang sangat penting. Okey, kita akan bersama. Minggu ni menarik sikit sebab kita dah baca komen-komen yang panas dekat dalam Facebook ni. Kita nak bersama dengan kita punya orang penonton yang sedang komen ni. Namanya Isa Zali, betul? Betul, ya. Apa khabar? Ada caller. Mungkin nak tanyakan soalan kepada panel-panel kita ataupun nak bagi pendapat, silakan. Saya sebenarnya setuju sangat dengan Haif tadi cakap pasal ada editor dan ada juga dipanggil operator. Sebab sekarang industri ni dengan teknologi yang dah sekian banyak ni, kita dah dapat terlalu ramai sangat yang pandai, tunjuk pandai. So kita yang sedangkan yang editor yang sebenar-benarnya ada dalam industri tidak dilihat sebagai satu aset. Tapi dilihat sebagai macam ni kita boleh gunakan dia. Dan sekarang kalau kita compare dengan awal tahun 80-an, 90-an, kalau editor tu kerja dia ialah menyunting cerita untuk bercerita. Tetapi zaman sekarang, editor tu hak dia diberikan macam-macam benda dia kena bagi. Dia buat muzik dia, grafik pun dia, sampaikan QC pun editor kena bertanggungjawab. Apa dah jadi kepada industri? Apa dah jadi? Benda ni tidak patutnya berlaku sebab kita ada semua profession yang khas ditugaskan. Musician, kita ada graphic artist, kita ada QC, orang yang handle bahagian QC untuk hantar ke stesen. Sampaikan bila kita hantar ke stesen, gaji editor harus ditahan kerana selagi QC tu tak lepas, editor tak dapat gaji. Now, masalah dia kalau kamera tu blur, salah editor. Kalau sound tu rosak, salah editor. Itu yang jadi masalah.
Saya mana ada? Saya difahamkan awak ni editor. Saya dah 20 tahun dalam bidang ni. Editor ni saya dah lebih daripada 15 tahun. Jadi Hair pun tahu, kenal saya. Adlin pun kenal saya. Nani mungkin kenal saya. Tapi saya memang saya handle dalam 700 ahli Editors Club yang sekarangnya kita buat satu pertubuhan baru iaitu Persatuan Profesional Pasca Produksi Malaysia. Jadi kita cuba untuk memberikan balik hak yang setunya kepada mereka-mereka yang khas kepada bidang masing-masing dalam pasca produksi. Okey. Kita bincangkan bersama dengan panel-panel kita. Terima kasih. Izzaz Ali. Thanks, Yahya Azali kata editor one man show tapi payment satu je. Macam mana betul tu? sangat Bang, macam mana bang? Isu tadi tu mungkin abang nak ulas sikit. Betul, macam saya. Saya kadang-kadang bila pergi editing, editor tu jugalah yang kena edit sound saya. Jadi sebenarnya dia tak patut buat. Betul. Kita patut kena ada sound editing dan sound editor yang khas. Bukan dia juga, tapi dia jugalah yang adjust waveform tu semua nak bagi semua sama rata kan. Kamera blur pun dia kena juga tadi. Tapi itu adalah contoh yang saya cakap tadi. Apabila dia tidak bersistem, balik pada tadi editor-editor yang berkelayakan, yang belajar, yang ambil kos. Ini yang diutamakan. Betul. Tapi sekarang ni kau pandai ke FCP bro? Ada kat rumah kau tekan-tekan boleh. Okeylah bagi jawab. Jadi macam dia cakap dia operate pandai. Belum tentu dia pandai storytelling. Betul. Jadi ini contoh saja tau. Betul. Dan ini adalah contoh saya bercakap tentang seluruh industri. Betul. Semua macam tu bro. Betul. Okey, Nani saya bagi satu situasi lah. Ayo. Jika Nani diberikan peluang untuk menjadi seorang pemimpin. Mana tahu? Bonus kan? Mana tahu? Ya. Apakah langkah-langkah yang perlu kita buat untuk pastikan hak, kebajikan dan ekonomi penggiat seni kita ni terbela Nani? Kita perlukan benda. Sistem. Dan kita perlukan kita ada seorang kawan kita Dira Abu Zahar, Datuk Dira Abu Zahar yang sudah mengusulkan kita punya cadangan yang we talk about it for so long. So alhamdulillah Dira lagi sekali dia tetap forever dia akan usulkan. So those are the 3 points yang kita perlukan. We need akta, we need to look back at the system, we need to look back at macam mana kita dibayar, the IP system. Semua benda yang kita ulang-ulang dari kita berapa? 2013 maybe at that moment. Masa zaman Iman tu. Ya saya. So abang K, saya, Kak V, Datuk Dira ada, Lisa ada. So these are the people yang balik-balik muka sama. Now I want different faces. I want faces yang ada numbers, yang ada followers. I want people who are part of the industry, who says they are part of the anak seni punya group to fight for the same fight that we are fighting for. Dia belum merasa lagi. Dia mungkin lagi 10 tahun baru dia terasa benda tu. Tak apa, kita boleh sama-sama. Kita kena. Tapi kadang-kadang aku rasa secara peribadi ada kalanya yang below the line dalam production. Kalau kita belajar dia ada above the line, below the line kan. Okey, yang below the line ni sebenarnya kadang-kadang saya rasa mereka lebih terjamin. Kadang-kadang on certain part sebab dia orang ada dalam akta. Dia orang bukan kreatif. Dia orang bukan di bawah above the line yang tajuknya seni reka. Mana bercerita kreatif dan sebagainya. Dia orang ni diletakkan bawah akta buruh. Ada orang ni ada akta. Kita ni pelakon-pelakon yang tak ada akta. Tak ada. Itu yang diorang cakap pasal IP semua tu kan. Itu semua, itu yang saya kata kalau awak atur, ada banyak benda kecil yang sekarang dah jadi besar. Tapi kalau betul tampuk dia, katalah orang atas betul. Macam sekarang kita ada Ahmad Idham, sebagai ni dia nak berhenti dah. Dia nak berhenti. Yang saya faham. Nanti dulu. So dia cuba membuat pengkhususan sekarang ni. Dan saya setuju dengan pengkhususan tu yang mana tu di bawah MyCap ni. So saya sambut baik. Saya sambut baik kita buat dengan MyCap. So semua ada persatuan yang khusus. Saya harap semua persatuan ada pengkhususan. Macam saya FDAM. FDAM persatuan pengarah. Tetapi semua pengarah dalam tu. Yang saya punya ni di bawah feature. Pengarah filem. So bahasa disiplinnya berbeza. Lagi khusus. Ilmu ini saja pun tak ramai orang tahu. Dia tak tahu apa beza. Aku buat iklan, aku buat ni sama je. Sebenarnya lain. Kau shoot iklan, kau kena jual produk, kau kena jual services. Disiplin dia berbeza dengan bercerita. Dia kalau nak bincang memang orang kata tak berkesudahan lah kan. Okey, last daripada Nani, last but not least kepada semua minat-minat yang lama rindu yang macam tu apa mungkin Nani nak katakan sesuatu kepada mereka. Minum air boleh buka ni? Boleh. Saya jauh sikit. Kita jauh lah. Okey Nani, silakan.
terima kasih kepada semua orang pasal past few years, past few months actually, dalam 2 tahun yang kita tengah susah pandemik ni, saya betul-betul dengar daripada rakyat, daripada orang-orang our audience yang rindu kita. Kerana kita keluar dengan apa khabar anak seni, delegasi anak seni keluarkan satu kempen itu untuk eratkan silaturahim. Dari situ kita tahu yang rakyat Malaysia sayang kepada kita dan sayang kepada seni mereka. Jadi we need your help. Teruskan bersuara, teruskan make noise dan teruskan follow and share info-info yang kita share dengan korang. Kerana sekarang ni kita boleh melawan melalui information. You cannot fight for your rights when you don't know what your rights are. Jadi empower yourself dengan information. Dan kepada Finas, terima kasih kerana berani mengajak kita untuk cakap pasal topik-topik yang memang dah lama yang kami perlu bercakap. Tapi please fix your social media and your communication dengan your people. InsyaAllah. Kita akan cuba. Terima kasih banyak-banyak. Kita ucapkan kepada tetamu kita, Khairul Rahman, Sharifah Amani. Terima kasih banyak-banyak. Dan kepada anda, jangan lupa untuk lari finas.com .government finas.gov.my. Saya pergi banyak kali. Dan jangan lupa untuk share, like dan juga komen tentang apa yang kita bincangkan hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Dan terima kasih kepada mereka yang sudi-sudi komen kat sini. Saya pun tak sempat nak baca. Kalau nak tahu apa yang kita akan bincangkan, pasti akan anda bersama dengan kita dalam Spotlight tanpa prejudis minggu hadapan. Untuk itu, terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum dan kita jumpa lagi. Thank you so much. Tata. Thank you guys. Kita tak banyak masa. Minta maaf. Thank you. Woi, banyak hilang. Ini pasal pengurusan tak bagus lah ni. Kalau nak jadi pemimpin, kena ada segala-gala kebolehan. Saya pun telinga sudah keluar nanah. So you kok kencing tau. Itu abang ke yang tulis tu? 4 jauh tu untuk Raya Marahan. Kalau kau abang aku, apa tak nak tolong aku uruskan jenazah abah? Jadi kain orang kum kembali.